Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innabil karim wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi wa kafatil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa li abaina wa abaikum wa ummatina wa ummatikum wa jami'il muslimat wal mu'minat syallahumul fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kesyukuran kita rafakkan Allah SWT pada malam ini dapat kita bersama lagi dalam kuliah Qalbun Salim, penawar bagi hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dalam agama, makin kenal Allah, ma'rifatullah, dan makin Allah Ta'ala kurniakan ilmu untuk dekat hampir dengan Allah SWT. Jadi bulan Maulidur Rasul Rabiul Awal dah berakhir, tapi di Johor ni biasalah Maulid tu sampai 3 bulan dan sebagainya. Cuma nak mengambil perhatian supaya kita selalu beringat menyambut Maulidur Rasul itu bukan 12 Rabiul Awal saja. Selalu kita ulang-ulang bahawa Rasulullah itu di dalam kandungan ibunya sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi 9 bulan. Dalam berjanji kan ada walamma tamma hamli syahranim kan gitu kan. Lepas tu ada kisah this in the syahran, 9 bulan gitu. Jadi maka sudah sewajarnya lah kita ini untuk mengikuti Rasulullah itu sepanjang masa, sepanjang saat, sepanjang hari, minggu, bulan dan tahun, supaya sentiasa kita itu terpandang-pandang segala apa yang kita lakukan itu mutaba'atan, mengikut junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kan doa kita, doa imam kan selalu gitu, Allahumma razuqna mutaba'atan Nabi Muhammad SAW awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan qawlan fi'lan wa amalan wa ibadatan salihah. Ya sudah tentulah kita nak ngikut Rasulullah itu. Kalau tak dapat yang namanya hari-hari, seminggu sekali. Kalau seminggu tak dapat, sebulan. Sebulan tak dapat, setahun. Setahun tak dapat, seumur hidup. Macam dalam hadis Rasulullah mengalakkan kita sembahyang sunat tasbih. Dan untuk pengetahuan kita supaya kita makin faham ni, bahawa di dalam solat kita itu ada 500 sunnah yang telah kita laksanakan. Sebab itu ada sunat hayat, ada sunat abad, selain daripada rukun qauli, fi'li, qalbi, gitu. Jadi banyakkanlah solat, dan solat itu ada 500 lebih perkara sunat kita telah lakukan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sabda Rasulullah SAW. Buku Surat 102, zina adalah dosa besar. Kita dah ulang bab yang menurut ijma' ulama, dosa besar yang paling besar selepas kufur dan membunuh adalah zina. Banyak hadis, ada merompak, ada sihir, tapi zina adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Yaitu yang namanya zina itu kita dah bicarakan yang lepas. Ada zina mata, ada zina hati, ada zina mulut, ada zina perut, banyak.
yang namanya ya, mata melihat perkara yang haram, ya, tangan membuat, ya, kemudian telinga mendengar, segalanya lah. Jadi bila kita faham begitu, maka tanbih kat sini ni, ya, 139, 4 pintu masuk maksiat kepada manusia. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Khuturatu Az-Zina, ya, khuturah tu bahaya, ya, khatar itu satu ni dijamakkan, ya, jamak muannas salim, ya. Kebahayaan bahaya zina itu disebutkan 4 pintu masuk yang membawa seseorang kepada zina dan maksiat-maksiat yang lain, iaitu yang pertamanya al-lahazat, iaitu pandangan-pandangan mata. Lahzah itu sebentar sahaja mandang, itu pun, ya, kadang-kadang kalau kita tak cepat-cepat ngalih, maka pandangannya itu akan jadi kedua, ya, ditenung dan sebagainya. Sepatutnya dengan itu terus berpaling itu, tapi kadang-kadang jadi sedap dia. Yang keduanya khatarat, hayalan-hayalan dalam fikiran, lintasan-lintasan hati. Khatarat itu lintasan hati, lintasan-lintasan dalam fikiran. Dilayan kita punya yang namanya tu maksiat, lintasan-lintasan hayal-hayal maksiat itu dilayan. Orang sekarang cakap layan, jangan tak layan, dilayan. Ya, kekasih lama reunion dilayan. Ya, zaman-zaman dulu dating dilayan. Sepatutnya dimatikan, jangan dibaja balik semula. Patutnya terus dipadamkan api yang namanya tu hayalan itu. Yang ketiganya tu al-lafazat, perkataan-perkataan yang diucapkan, ya, lafazat, lafaz cinta, ayat-ayat cinta dilayan, ya. Kawan-kawan lama dah jadi janda dilayan. Awak sekarang ni, ya, dah ada berteman belum? Dilayan. Yang sana pun jawab, orang macam saya ni siapalah yang nak, kan gitu, ya. Awak cakap ni, ada tahu yang nak, tu. Nanti yang sana pun jawab, siapa? Yang sini pun cakap, adalah, dilayan. Perkataan-perkataan tu dilayan. Bila dilayan itu yang akhirnya jadi, ialah benda-benda maksiat ni, lintasan-lintasan, ya, hayalan-hayalan, dilayan memang jadi. Yang keempatnya al-khutawat, langkah-langkah untuk melakukan sebuah perbuatan. Sebab itu Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Zina tu jauh, tapi kita mendekat pada dia. Tu khutwah, langkah-langkah, ya, satu langkah demi langkah aku mengejarmu. Itu yang bahaya tu. Ya, sebab itu kalau dimulakan langkah itu, reunion itu satu langkah untuk kembali kita itu, ya, mengenal balik semula kekasih lama kita. Lepas tu tak payah datang pun tak apa. Ya, kalau rasa mudaratnya lebih besar, ya, daripada yang namanya kebaikannya. Kita dah tua-tua ni, kita dah faham mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Ya, mana yang ni pergi elok tak? Tak elok lah ni pergi. Jadi kita, ya, selalu minta yang namanya tu istikharah, petunjuk daripada Allah SWT. Ya, nak pergi tak pergi ni, nak pergi tak pergi, ya, sebagai istikharah kita. Tanbih 15, keburukan zina. Ya, setidak-tidaknya ada 15 keburukan zina. Ya, keburukan zina seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, kitab Imam Az-Zahabi itu ada kitab Al-Kabair. Ya, lebih daripada apa itu, ya, banyaklah 70 lebih dosa-dosa besar. Ya, daripada syirik sampai sekecil-kecil dosa, ya, tetapi masih lagi dosa besar. Macam sabr sahabah, ya, mencela sahabat, ya, memanggil orang dengan panggilan yang tak senonoh, ya, itu semuanya dosa-dosa besar. Ngumpat jangan tanyalah, ya, bunuh orang jangan tanya, ya, membohong jangan tanya,
Jadi itu yang kecil-kecil itu, ada kitabnya ya. Kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi ya. Satu yaitu orang yang melakukan zina yang belum pernah berkahwin disebat 100 kali. Ya. Jadi dalam hukum hudud dalam Islam itu, kalau mereka yang belum pernah berkahwin berzina, bujang, istilahnya bujang, ya, maka disebat 100 kali. Manakala sedangkan bagi mereka yang sudah berkahwin direjam sehingga mati. Waktu kita yang dah kahwin ni tak ada zina. Ya, kalau dah terbuat apa, taubat nasuha sungguh-sungguh. Allah Maha Pengampun. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, kalau kita sungguh-sungguh taubatan nasuha, maka Allah akan tetap sifat pengampunnya itu ada. Ya, tapi dikelaskan lagi oleh ulama, yaitu yang namanya zina paling berat itu dahlah pernah berkahwin, berzina pula dengan mahram, keluarga terdekat, atau berzina dengan adik awak contoh. Oh, itu ya, na'udzubillah. Sekarang dah tak segan orang macam ni ya. Anak ngerjakan maknya ngandung. Oh, banyak saja pengalaman jadi qadhi itu jumpa macam-macam. Ya, adik-beradik dah tak segan sekarang ni. Ya, bapa ngerjakan anak, datuk ngerjakan cucu, itu biasa aja sekarang ni. Hari-hari kadang-kadang jumpa berita macam itu tu. Ini ya, direjam sampai mati kalau dalam Islam. Cerita rejam sampai mati itu, kisahnya itu zaman sahabat dulu, zaman Rasulullah, Ma'is al-Aslami namanya. Dia itu datang berjumpa Rasulullah, dia ngaku dia berzina. Ya, maka Rasulullah suruh dia balik 3 kali, tapi dia tetap datang juga. Ya, maka Rasulullah pun laksanakan hukuman rejam. Ya, maka diikat itu, lepas, masa dia rejam itu dia lepas, dia lari. Maka para sahabat tetap merejam. Ya, maka dia dihabarkan berita itu kepada Rasulullah. Dah selesai, maka Rasulullah beritahu, halla taraktu, saya dulu hafal hadisnya, kenapa engkau tak biarkan dia lari? Sebab itu hukuman rejam ini hukuman terakhir. Ya, bukan sewenang-wenangnya. Sebab itu dalam Islam tu, ya, yang pertamanya mesti paling kuat ikrar. Dia mengaku. Ma'is Aslami mengaku, ikrar dia. Yang keduanya tu qarinah, bukti. Orang perempuan anak dara kok ngandung, siapa yang ngerjakan? Mesti ada yang ngerjakan. Sedangkan dia belum berumah tangga, dia belum bernikah. Ya, kalau dia kata saya dah nikah, apa buktinya? Mana sijil nikahnya? Ya, rupanya kat Thailand. Ya, sijil nikahnya Thailand. Ya, cukup syarat, ya, rukun dan saksi dan sebagainya, rukun nikah yang 5. Maka dia tidak berzina. Hati-hati ni. Ataupun dia itu kadang-kadang dah berkahwin, tetapi perkahwinannya itu dibatalkan. Dia namanya ya nikah syubhah. Dia tak boleh kena rejam. Hati-hati bang. Sebab itu salah satu dosa besar ya bagi kita ni, iaitu mengata orang berzina. Ni selalu kita ni cerita, dia tu, kau tak kenal ke? Oh, ini dosa besar betul ni. Dia kan memang jangan bang. Itu orang alim-alim, kalau cerita perempuan, tetap dia akan cerita supaya tidak pergi ke ngata orang zina. Kerana mengata orang muhsan, orang yang baik tapi berzina tu dosanya besar. Ya, jangan main-main. Atau kita cerita apa pun, jangan sampai menuduh orang berzina. Perempuan yang baik, yang muhsan, berzina, dosanya besar tu. Ya, antara yang besar-besar tu, jangan main-main. Ya, jadi kalau kita cerita, tak apalah, cerita yang tapi jangan sampai ke situ. Sebab itu orang alim-alim kalau dia berbual, kalau kita dengar ceritanya, kadang-kadang mengarut sana sini, tapi tetap dia kontrol, tak ngata orang. Gitu. Macam kita lupa semua. Satu kampung kalau dia ngandung tu ceritanya, ya,
Padahal buatnya salah sekali. Ya, semua hidup dicap, bukan macam itu. Ya, saya itu kan Pak Imam nikah selalu jadi wali hakim. Ya, tetap saya tutup aibnya. Ya, saya sebut nama bapaknya sebagai penghormatan. Ya, supaya ini kesalahan bukan budaknya, kesalahan orang tuanya dulu. Tetapi dah 20 tahun, 25 tahun yang lalu, ya, kita bersangka baik, sudah tentu dah taubat nasuha. Buktinya dia sudah berumah tangga. Anak kedua semuanya dibintikan dia. Mana dia dah berumah tangga, dah taubat lah tu. Salah satu rukun taubat kan, selain meninggal perkara itu, lepas tu yang keduanya mesti dia itu, ya, dia kesal. Yang ketiganya dia, ya, tinggalkan. Kalau perkara yang buruk tu dia dah tinggal, dia taubatan nasuha, sungguh-sungguh azam. Ya, jadi azam dia untuk kembali taubat itu adalah dengan bernikah dengan pasangannya. Itu kan dah ada unsur-unsur taubat tu. Yang kita ni mulutnya asyik bawa sepanjang masa ni, kenapa? Banyak pahalanya. Itu ni mesti disedarkan ni masyarakat. Ya, kalau ada orang yang gitu, dah jangan dibawa-bawa ceritanya. Ya. Okey. Sedangkan bagi orang yang sudah berkahwin, pernah berkahwin, direjam sampai mati. Pun begitu, berzina dengan pelacur, dia lebih rendah sikit berbanding berzina dengan isteri jiran. Faham ya? Ya, tinggi lagi hukuman dosanya berbanding, semuanya dosa besar, tapi dikategorikan oleh ulama. Ya, jiran hari-hari, suaminya baik dengan awak, bininya awak selingkuh. Itu besar dosanya tu. Yang main-main bang. Ya, berbanding orang luar yang tak kenal, tak apa. Ya, itu beza. Tetap dosa besar, tapi ranking tu. Kalau ini markas zinanya itu 1,000, yang ini 1,500, yang ini 3,000, yang ini kalau dengan adik-beradik tadi lagilah 10,000. Gitulah ibaratnya. Supaya penonton ni faham, kita faham. Ya, sebab itu hati-hati dengan jiran-jiran, dengan apa, hati-hati. Ya, kerana syaitan nyocok kita tu, ya, di tempat yang kita leka. Ya, cuai aja kenalah kita. Selalu ulang-ulang. Ada orang dia, ya, dibagi duit 1 juta pun tak makan, dia rasuah. Ada orang dikasih pangkat macam mana pun tak terliur dia. Tapi digoda perempuan, kena test dia selera pula, habis. Pak Imam pun tanggal dia punya serban. Ya, banyak kisah bersusah. Ya, bersusah ke dulu, ada kisah dulu orang alim dia uji. Ya, minum arak dia tak nak mula-mula, ya, zina dia tak nak, bunuh orang dia tak nak, tapi akhirnya, ya, minum arak. Dia ingat arak paling kecil, tapi dia mabuk, dia berzina, kemudian kantol apa semua, bunuhnya. Tiga-tiga semua dibuat. Na'udzubillah. Sebab itu jangan, ya, janganlah mendabik dada rasa boleh kita itu tinggal ataupun menjaga diri daripada zina, maksiat. Tak, semuanya Allah. Ya, sebab itu selalu kita itu dalam solat pun, dalam azan pun disuruh apa itu, hayya 'alas shalah al falah. Tetap bahasa kita sebagai beradab dengan Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Tiada daya untuk meninggalkan maksiat, tiada upaya untuk mengerjakan taat, semuanya dengan izin, dengan bantuan Allah. Itu janganlah kita ni mendabik dada, boleh, jangan. Ya, binasa kita. Ya, semuanya Allah. 2, bagi mereka yang terlepas daripada hukuman dunia dan tidak bertaubat, ya, dan tidak bertaubat, para pezina digantung dengan kemaluan mereka di dalam neraka, sambil dipukul kemaluan mereka dengan cemeti daripada besi, sambil dicemuh oleh malaikat Zabaniyah. Ya, kisah Isra Mi'raj ada. Ya. Ketiganya, dicabut iman daripada dalam hatinya, ya, ketika berzina,
seperti pakaian yang dicabut daripada tubuh. Ini hadis Rasulullah ni. Seorang itu kalau mencuri atau berzina, imannya itu terlepas. Ya, seolah-olah baju yang dilepas. Tapi nanti bila kesal, imannya masuk balik. Ya, saat itu iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Itu iman itu selalu mesti dibaharui. Ya, Rasulullah berjadidu imanakum. Ya, perbaharuilah iman kamu. Para sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah kami nak perbaiki iman kami? Maka Rasulullah jawab, aksiru, perbanyakkanlah qaula la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Ya, jadi sentiasa banyak zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, gitu. Ya, namun begitu tetap walaupun dia berzina, walaupun dia tidak solat, walaupun dia membunuh, tapi dia yakin Allah tu satu, Nabi Muhammad tu nabinya, dosa besar-besar itu nanti di akhirat pasti akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Tapi imannya mesti beriman, bukan syirik. Orang syirik habis. Ya, semua orang buat dosa. Ya, jadi kalau dia itu tetap tahu dosa itu dosa, tapi buat kerana nafsu, tak tahan dan sebagainya, ya, maka tetap dia itu satu hari nanti akan masuk syurga. Ini dalilnya apa? Rasulullah bersabda, ya, apa itu? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu nanti untuk orang-orang yang membuat dosa besar daripada kalangan umatku. Kan pelik hadis ni. Faham ya? Jadi maknanya begitu. Bukan digalakkan zina, digalakkan curi, digalakkan yang namanya membunuh orang. Tak. Islam itu tak suka begitu tu. Tapi dah mencuba, dah apa, ya, tak lepas-lepas, maka akhirnya dia itu masih tetap beriman, ya, bertaubat sungguh-sungguh, mencuba sedaya upaya, tetap juga tak sempat, contohnya dah meninggal dunia, bahagiannya ada bantuan syafaat daripada Rasulullah. Tetap ada. Dulu kisah zaman Bani Israel, ada seorang yang dia dah bunuh 99 orang. Ya, jumpa seorang orang yang abid, ahli ibadat, dia tanya, aku ni kalau taubat terima tak? Dia kata tak, dibunuh, cukup 100. Bukan bunuh seorang, bunuh 100 ni. Jalan lagi cari orang alim, ahli ilmu, engkau, ya, tetap diterima taubatmu oleh Allah. Tapi kalau nak taubat, bukan di sini. Kalau di sini nanti awak kalah. Awak pergi satu kawasan sana. Maka dia pergi ke tempat itu. Kat tengah jalan meninggal dunia. Kan? Malaikat yang namanya mencatat pahala, satu lagi mencatat dosa, kalang kabut. Satu kata, dia ni jaraknya itu dah pergi, dia dah taubat. Dia dah mencari, dah beriman, nak mencari yang namanya tu taubat. Kata ini dosa sepanjang dah bunuh 100 orang ni. Maka bertemu dengan Allah. Allah suruh ukur jaraknya. Maka ada ulama kata lebih sehasta, ada kata lebih sehasta, ada kata 1 jengkal. Maka masuk syurga dia itu. Kan pelik. Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah, wala tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Dosa macam mana punya banyak pun tetap ingat rahmat Allah maha luas. Keampunan Allah itu maha luas. Jadi gitu. Bukan disuruh buat maksiat, sentiasa ingat dengan rahmat Allah. Kerana kita itu masuk syurga bukan kerana amalan kita. Kisah popular masyhur di dalam ihya kitab-kitab. Seorang itu dia nak masuk syurga dengan amalannya. Ditanya oleh Allah, nak masuk syurga dengan amalanmu ke nak masuk syurga dengan rahmat Allah? Wah, dia kata dengan amalanku, kerana daripada kecil sampai tua, umur 80 tahun tak pernah buat maksiat. Kalau begitu, malaikat kata Allah, masukkan dia syurga 80 tahun aja. Kerana dia baik dah 80 tahun aja. Terkejut dia. Kenapa ya Allah cuma 80 tahun? Kan janjimu syurga itu abadan abada kekal. Engkau nak masuk dengan amalanmu, maka cuma 80 tahun. Jadi, ya, lepas tu dia hisab, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Jadi
masuk syurga dengan rahmatku. Dengan rahmat Allah itulah sampai bila-bila, abadan abada, kekal abadi selamanya. Itu jangan belagak. Semuanya dengan rahmat Allah. Ya kan ada hadis tu. Rasulullah pun ya semuanya atas fadl, kurniaan Allah dan rahmat Allah. Jadi kita pandang rahmat Allah. Sesuai dengan maulid ni Rasulullah diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak utus engkau itu wahai Muhammad melainkan untuk merahmat kepada sekalian alam. Kan dalam tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, rahmat wa barakatuh dan keberkatan. Ya, jadi kembali balik amalan kita hari-hari. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan aku tidak utuskan engkau wahai Muhammad untuk memberi rahmat kepada sekian alam. Tengok khutbah Jumaat yang lepas membincangkan mula-mula maulid. Ya, siapa Pak Imam ni? Ya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan wahai Muhammad, ya, dan ya dengan kurniaan Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan fadl itu Al-Quran, rahmat Allah itu Nabi Muhammad. Wa arsalnaka rahmatan. Maka hendaklah kamu bergembira. Ini dalil kita boleh menyambut Maulidur Rasul, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara dalil disuruh kita menyambut Maulidur Rasul. Suruh gembira ketika ya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wa khairum mimma yajma'un. Ya, lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Faham tuan-tuan ya? Jadi gitu. Dicabut iman daripada dalam hatinya kita berzina seperti pakaian dicabut daripada tubuh. Nombor 3. Nombor 4, Allah SWT tidak akan berkata-kata dengan orang tua yang berzina pada hari kiamat, tidak mahu melihatnya, iaitu membiarkannya, dan tidak menyucikannya daripada dosa-dosa, bagi azab yang pedih, baginya azab pedih. Orang tua tapi dia itu sentiasa masih berzina. Begitu juga orang tua yang minum khamar, dah tua masih lagi ketagih zina, ketagih hamar. Ya, itu Allah Ta'ala tak pandang di akhirat. Murka Allah. Dah dibagi umur panjang, ya, dibagi yang namanya peluang untuk taubat, tak nak taubat. Ini jenis orang ketagih. Saya selalu dah bincangkan. Kita tu kalau ketagih payah nak tinggal. Ketagih rokok, payah nak tinggal. Ketagih tengok di gambar-gambar tak senonoh, payah nak tinggal. Ya, ketagih yang namanya tu orang sukanya tu durian. Ya, kalau tak kena durian dia tak boleh. Ketagih ngopi, kopi gebres ke kopi apa, kan dia asal mesti nak kopi. Ya, pagi mesti kopi. Ya, ketagih nantinya teh tarik mamak, pagi mesti nak kena teh tarik. Ada sahabat saya itu ada seorang, ya, mesti nak kena teh tarik. Kalau tak, hidupnya tidak ceria pagi itu. Pelik saya. Teh tarik Osman, kan ada restoran Osman. Bila dah ketagih tengok dadah, bila dah ketagih habis hidup. Itu ajalah yang cari. Sebab itu bila dah ketagih ni mesti tinggal taubat sungguh-sungguh. Kalau tak payah, kerana dia dah lekat, dia dah sebati. Nak tinggalkan bukan senang. Ya, ini ketagih zina. Dah tua-tua pun masih cari keluar pelacur sana. Kahwin tak nak. Saya pernah jumpa dekat Mersing, masa di sana. Ya, dia orang tua ni, umur dah 60 lebih. Dia bela, dia jadi bapa ayam, bela dua orang pelacur muda-muda. Astaghfirullahalazim. Ya, tangkap dia. Oh, tetap nanti gitu. Astagfirullah. Sekarang tak tahu, saya dah lama tak tanya pula hal-hal. Ya, tapi masa tu pun dah 60 lebih. Agaknya dah matilah. Saya kadi sana 2005 dah 20 tahun kisahnya. Ya Allah. Ya, kita jangan macam tu bang. Taubat nasuha. Ya, ketagih ni tak elok.
5. Dosa paling besar selepas syirik kepada Allah SWT dan bunuh nyawa tanpa alasan yang hak, iaitu berzina tu dosa paling besar. Kerana di zina ini orang itu dia dapat sedap tanpa tanggungjawab. Sedangkan dalam Islam mesti sesuatu yang sedap itu mesti ada tanggungjawab. Mesti berumah tangga. Waktu mut'ah diharamkan, ya, mut'ah dalam perang apa tu diizinkan oleh Rasulullah. Lepas tu hukum mut'ah itu ditarik balik. Itu namanya nasah mansuh. Dulu ada, dimansuhkan hukum itu. Tak dikasih. Tapi Syiah terus mengekalkan. Syiah. Kita ahli sunnah berjamaah tak. Faham ni ya? Haram. Kerana dia sedap nikah kontrak. Dia tak ada tanggungjawab. Lantaklah lepas tu 2 minggu perempuan tu awak cerai, lantaklah dia. Ngandung tak ngandung yang boleh perempuan. Mana boleh gitu? Dalam Islam kita ni orang lelaki bertanggungjawab. Nafkah A sampai Z kita. Zahir batin makan pakai anak bini. Ini dah cerit-cerit tinggal gitu aja. Islam marah betul. Sebab itu jadi antara dosa-dosa yang paling besar. Tak boleh. Kita mesti bayar mahar, bertanggungjawab. Kalau nak bercerai ada caranya. Ya, ada talak yang namanya tosareh, ya, ada kinayah, ada ta'liq, ya, ada li'an, ada zihar, ada macam-macam, ada fasah, ya, ada khulu', tebus talak. Ya, itu mesti. Bukan asal boleh, kerana bila kita tidak bertanggungjawab. Nauzubillah. 6. Dijadikan bekas seperti ketuhar. Ya, nanti akan dijadikan satu ketuhar dalam neraka bagi para berzina, yang sempit bagian atasnya dan luas bagian bawahnya. Setiap kali disambar api, mereka akan menjerit-jerit kerana panas yang melampau. Ketuhar ni, ya, bawah tu tengok disambar masuk ke dalam situ. Nauzubillah. Ya. Ya, api neraka ni kita jangan bercita-cita nak rasa. Ya, lepas tu saya selalu bual dengan tuan-tuan, kita cita-citanya masuk syurga tanpa hisap. Ya, masuk terus. Ya, kita itu setiap orang akan dilalukan titian sirat. Bawahnya neraka ni. Kita mohon dengan Allah, titian sirat ni kita tak nampak ni, saking pantas dan lajunya. Syup! Tak perasan kita. Bukan tergehege sampai masuk bawah. Perjalanan atas bawah itu 70 tahun tau. Kalau kita jatuh tu 70 tahun baru sampai ke neraka. Begitu dalamnya, begitu lamanya masa. Bahang yang kena bahang pun dah pengsan, dah mati, menjerit, lagi awak nak masuk dalam. Ya, saya nak jadi yang jenis gitu. Sekelap mata jesup, tak perasan ada neraka kat bawah. Ya, awak kalau dengar cerita yang betul-betul neraka ni, takut kita. Ya, tak mau yang terhege-hege, lepas tu kaki terpelecok masuk ke dalam, tak mau. Ya, ada api neraka menjilat kita. Api kan besar tu kan ada brum gitu kan dia, itu. Dia menjilat macam ombak, kita ke atas tu terkena. Jangan bang. Ya, jangan pernah bercita-cita nakal macam mana pun, jahat macam mana pun kita, jangan ada cita-cita nak masuk neraka bang. Sikit pun jangan ada. Ya, walaupun 1/3 yang masuk, ya, syurga tanpa hisab tu cuma 1/3, mudah-mudahan kita lah, ataupun tempias-tempias lah kita, dipegang, dibawa lah apa oleh guru kita ke, wali ke, ya, begitulah kita, berkat syafaat kubra Nabi ke, tahu-tahu dia sampai yang namanya tu tempat, yang namanya tu tempat minum air Kausar tu, ya, tempat meneguk air, ya, air Nabi Rasulullah tu, haud Rasulullah, dah sampai situ. Kan seronok. Ya, ini nak tergeh-geh atas titian sirat yang katanya tipis tu, rambut dibelah 7, boleh lepas ke? Memang tak boleh lepas punya lah. Baik, kalau Allah Ta'ala tak tolong, kalau syafaat Nabi tak tolong, memang tak lepas punya. Ya, begitu. 7. Kemaluan mereka akan berbau sangat busuk sehingga menyeksa para penghuni ahli neraka. Kemaluannya itu busuk.
bernanah-nanah, berlendir-lendir, ya, busuk, nauzubillah. Ya, di dunia pun dah busuk. Kalau kena sakit namanya siplis. Ya, kan dulu popular siplis. Ya, sekarang lepas tu baru AIDS dan sebagainya. Ya, busuk, nauzubillah. 8. Iblis berbangga dengan para tenteranya yang berjaya menarik manusia melakukan zina hingga menanugerahkan mahkota istimewa kepada dia punya tentera-tenteranya kerana dapat menggoda sampai berzina. Auzubillah bang, jangan berzina. Ya, kalau kita dapat digoda gitu, kemudian kita dapat tinggal, Allah kurniakan sab'atun, 7 golongan yang nanti di hari, ya, ketika hisab tu tiada perlindungan bagi Allah. Salah satunya kan, ya, seorang tu diajak oleh seperempuan yang kaya, yang cantik, ya, yang ada jawatannya besar lah, ajak berzina. Dia tinggalkan, dia cakap inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah, Tuhan sekalian alam. Tengok, pelik. Orang yang gitu dibalas dengan perlindungan yang tidak ada perlindungan di hari Arasy. 7 golongan. Tapi siapa yang terlepas berzina, kena dia. Tapi digoda, tapi dia berjaya meninggalkan tu, Allah bagi ganjaran besar. Pelik. Ya, pelik. Sebab itu ya Allah, ya, mintalah Allah SWT sungguh-sungguh kita Allah Ta'ala kurniakan yang namanya, ya, jangan sampai berzina. Ni ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak sekalian, selalu hadiahkan, terutamanya anak-anak kecil, bacakan suratul Qadar, ya, petuanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matmajar. Siapa yang selalu hadiahkan, bacakan anak-anak masa kecil, insya-Allah anak kita itu tidak berzina. Selalu hadiahkan anak kita baca, minta Allah lindung daripada, tak boleh percaya ni anak kita, perempuan lelaki sekarang nak menutup-nutup zina tu mudah, ubat pil perancang banyak, dan yang ke arah itu banyak, ya, video blue, porno melambat-lambat. Boleh percaya ke? Sebab itu selalu minta dengan Allah, banyak suratul Qadar, inna anzalna fil qadar, ya, hadiahkan, ya, kepada mak bapak pula, anak-anak kita, ya, diri kita, isteri kita, supaya terjauh daripada melakukan zina. Terima kasih dalam keladian dan masa kita jumpa lagi. Aku qouli hadza bisalakum innahu ghafurur rahim. Tutup dengan tasbih kafarah salatul asr. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah.